Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dipertemukan ya pada Jumaah yang berkah ini, insya-Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Jumaah mubarakah ya. Jadi pada pagi ini ada Tuan Abdul Halim. Tuan Abdul Halim awal dah masuk ya. Terima kasih kepada Tuan Abdul Halim. Puan Noraini ada juga. Okey, kepada Tuan Abdul Halim, Puan Noraini, okey, pastikan dulu suara saya jelas ke tidak, dengar ke tidak suara saya. Itu yang paling penting. Silakan. Okey, Tuan Abdul Halim dah mengatakan suara jelas Ustaz. Suara video jelas. Maknanya dah terbiasa ya Tuan Abdul Halim ya. Dah agak dah Ustaz akan tanya suara ni. Begitulah kira-kira. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi, okey, kerana suara jelas ya. Okey, tak ada masalah, insya-Allah live kita pada pagi ini semoga dari awal hingga akhir kelas berjalan dengan lancar ya. Baik tuan-puan, untuk keberkahan kelas kita pada pagi ini, marilah kita awali kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar tuan-puan semua pada pagi ini? Mudah-mudahan tuan-puan semua sihat walafiat ya. Semoga pagi ini apa yang tuan-puan usahakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan dimudahkan insya-Allah. Allahumma amin. Baik tuan-puan. Okey, jadi pagi ini ramai ya, ada Puan Normadiah, kemudian ada Puan Syamsiah, Puan Salmah Yusuf, ada juga ya Tuan Abdul Halim. Siapa lagi pagi ini tuan-puan? Puan Noraini. Okey, baik, itu yang menulis di ruangan komen lah. Kalau tuan-puan yang ikut serta kelas saya, tulis di ruang komen, jangan malu-malu. Percuma, tak bayar ya, tak bayar, tulis di ruang komen, tak bayar tuan-puan. Okey, ada Puan Halimah juga. Okey, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada tuan-puan yang ikut kelas saya pada pagi ini ya. Okey, selamat bergabung. Baik tuan-puan, pagi ini kita meneruskan pengajian minggu lepas. Pengajian minggu lepas kita dah masuk berkenaan dengan i'rab dengan cara mengubah huruf ya. I'rab mengubah huruf. Okey. Jadi kaedah terpilih 19 bagi tuan-puan yang mempunyai kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran ya, itu pada muka surat ke-8, pada muka surat ke-52.
kaedah terpilih 18. InsyaAllah pagi ini kita akan habiskan yang ini tuan-tuan ya. Kita akan habiskan berkenaan dengan kaedah terpilih 18 ini insyaAllah. Okey, baik. Ada Puan Maslina juga. Ya, selamat datang Puan Maslina ya. Okey, baik. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah belajar minggu lepas tuan-puan bahawasanya ada perkataan kata nama, kata nama atau disebut dengan isim yang mana i'rabnya itu kita tak tengok baris tapi kita tengok huruf. Okey ya. Ada berapa kemarin? Ada minggu lepas tu ada 3. Okey, ada 3 yang kita belajar. Yang pertama dia adalah perkataan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Kemudian yang kedua kita ada ambil ya perkataan isim musanna. Kemudian yang ketiga ada asmaul khamsah. Ni yang kita belajar minggu lepas. Nah, 3 jenis perkataan kata nama ini tuan-puan ya, jangan kita tengok barisnya. Kalau kita tengok barisnya nanti kita tak faham i'rabnya apa. Maksudnya apa? 3 perkataan ini kita dah bincang i'rabnya itu dengan huruf. Berubah-berubah hurufnya. Hurufnya ya berubah-berubah. Itu yang kita bincang minggu lepas. Contoh misalnya ada ainani. Ainani. Ada juga ainaini. Ainaini. Ainani 2 mata. Ainaini juga 2 mata. Okay. Ainani dan ainaini. Lalu kenapa ini berbeza tuan-puan antara ainani dengan ainaini? Bezanya di mana? Yang satu guna alif, yang satu guna ya. Itulah i'rab tu beza. Yang satu alif, satu ya. Alif dia rafa atau marfu, atau ya marfu lah, ya kan? Marfu. Okey. Sedangkan ainaini kalau tak mansub majrur, antara 2 tu. Macam tu. Boleh tuan-puan ya? Okey ya, baik. Okey, itu dia tuan-puan. Itu isim musanna. Asmaul khamsah pun macam tu. Kadang-kadang kita jumpa abuka. Ya, kemudian ada juga abaka. Ada juga abika. Itu dia. Okey? Jadi dia ada guna waw, ada guna alif, ada guna ya. Kenapa ada yang begitu? Sebab i'rab tadi. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey. Yang kita belajar minggu lepas, masih ingat ke tidak? Tulis di ruangan komen silakan. Masih ingat ke tidak? Silakan. Masih ingat ke tidak tu tuan-puan yang kita belajar minggu lepas? Masih ingat ke tidak? Silakan. Masih ingat ke tidak tuan-puan? Tulis di ruangan komen silakan. Masih ingat? Masih ingat ya? InsyaAllah tuan-puan ya. Okey, InsyaAllah masih ingat. Baik. Alhamdulillah kalau masih ingat tuan-puan. Alhamdulillah kalau masih ingat. Ya, baik. Okey, boleh saya padam ya? Boleh saya padam ya? Okey. Saya padam dulu. Okey, saya padam. Fokus tuan-puan. Alhamdulillah. Okey. Okey, dah sekarang kita masuk fi'il mudhari' pula. Nah, sekarang kita masuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tuan-puan. Okey, fokus tuan-puan. Rupa-rupanya tuan-puan, fi'il mudhari' pun ada yang i'rabnya itu dengan merubah huruf. Dengan ubah huruf. Ataupun dengan hilangkan huruf.
Ada juga fi'il mudhari' yang begitu. Kayak misalnya saya buat contoh ya. Fokus sobat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Misalnya nomor 1, la yazhabu. Nomor 2, misalnya la tahzan. Nomor 3 misalnya lan ya'ud. Lan ya'ud. Okay. Nomor 1 la yazhabu. Nomor 2 la tahzan. Nomor 3 lan ya'uda. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Nomor 1 dulu saya tanya kepada tuan. Nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 dengan nombor 2 lah. 2 lah saya tanya. Nombor 1 ini marfu' ke, mansub ke atau majzum? Nombor 2 marfu' ke, mansub ke atau majzum? Cuba tulis dulu di ruangan komen, silakan. Sila tulis dulu, silakan. Sila. Marfu' ke, mansub ke, majzum? Marfu' ke, mansub ke, majzum? Nombor 2. Nombor 1, nombor 2 jawab dulu. 1, la yazhabu, dia tidak pergi. Nombor 2, la tahzan, jangan engkau bersedih. Silakan. Jawab tuan-puan. Nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 marfu', mansub, majzum. Nombor 2 marfu', mansub atau majzum? Cuba tulis dulu, silakan. Sila tuan-puan. Silakan. Nana kota pak teh. Nombor 1 kenapa pula mansub tu? Nombor 2 kenapa pula mansub? La tahzan. La tahzan. Okey. Baik ya. Nombor 1 itu marfu'. Tandanya baris depan. Nombor 2 majzum. Nombor 2 tu majzum. Tanda majzumnya apa? Ya baris mati atau sukun. Okey. Ya, itu dia. Nombor 1 marfu', nombor 2 majzum. Okey. Nombor 3, lan ya'uda, dia tidak akan pernah kembali. Ya'uda. Tulis di ruangan komen. Marfu', mansub, majzum. Jawab tuan-puan, silakan. Marfu', mansub atau majzum? Sila. Tulis silakan tuan-puan. Marfu', mansub atau majzum? Jawab, silakan. Itu mansub. Okay, ini mansub. Boleh ya? Ini mudah. Ini sangat mudah. Kita hanya perlu melihat barisnya saja. Tengok baris ujung fi'il mudhari' itu. Apa baris ujungnya? Baris depan, marfu'. Apa baris ujungnya? Baris mati Ustaz, majzum. Baris atas ujungnya Ustaz, mansub. Itu kalau dia i'rab dengan baris, dengan harokat. Tapi ada yang mesti tuan-puan faham. Fi'il mudhari' itu dia dikira marfu', dikira mansub, dikira majzum, tapi tak tengok harokat, tak tengok baris. Ada juga jenis yang macam tu. Tuan-tuan tengok. Misalnya ya'maluna. Ya'malun, mereka mengerjakan. Ya'maluna, mereka mengerjakan. Okey? Tuan-puan tengok. Ya'maluna, mereka mengerjakan.
La ta'malu. Jangan engkau kerjakan. La ta'malu. Lan ya'malu. Mereka tidak akan pernah mengerjakan. Okey? Okay. Sekejap tuan-tuan. Okey? Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Okey ya, dah. Ya'maluna. La ta'malu. Lan ya'malu. Okey. Nah, tuan-tuan fokus pada fi'il mudhari'nya saja. Ya'maluna, ta'malu, ya'malu. Apa beza antara fi'il mudhari' ya'maluna dengan ya'malu? Apa bezanya? Saya tanya itu dulu. Apa bezanya? Tulis tuan-tuan. Apa bezanya? Cuba tuan-tuan tulis. Silakan. Sila tulis tuan-tuan. Apa bezanya tu? Ya'maluna. Ya'malu. Padahal terjemahannya sama-sama mereka. Kalau ini mereka mengerjakan. Lan ya'maluna, mereka tidak akan pernah mengerjakan. Sama-sama mengerjakan. Maksudnya apa namanya? Bermakna kan fi'ilnya sama, mengerjakan, mereka mengerjakan. Cuma di sini kerana ada lan, maka terjemahannya tidak je, negatif. Apa bezanya? Tu dia. Itu bezanya tu. Bezanya cuma satu saja. Satu saja bezanya tu apa? Apa bezanya? Yang satu nun ada. Disebutkan nunnya. Yang satu nun hilang. Tak ada nunnya lagi. Maka diambillah satu hukum tuan-puan dalam bahasa Arab. Bahawasanya apa tuan-puan? Bahawasanya, tuan-puan dengar betul-betul. Dengar betul-betul ya. Tuan-puan fokus. Fokus. Fi'il mudhari' yang ada nun di hujungnya itu, disebutkan nunnya itu, itulah dia dalam keadaan marfu'. Ada nun marfu'. Ada nun marfu'. Ya'maluna, yashkuruna, tashkuruna. Apa lagi tuan-puan? Tazhabani. Apa lagi? Misalnya apa lagi tuan-puan ya? Misalnya ialah yatakallamuna, yang ada nun-nun di belakang itu, ya, yang disebutkan nunnya itu yang marfu'. Ustaz, marfu' bukannya baris depan ke Ustaz? Sekarang kita bincang i'rab dengan huruf, bukan dengan baris lagi. Sebab ada beberapa fi'il mudhari' yang i'rabnya itu dengan menggunakan huruf. Okey? Nah, kalau ada nun marfu'. Kalau tak ada nun, kalau nun tu tak ada, itu dua. Antara dua. Yang satu kalau ini majzum, kalau ini mansub. Majzum dengan mansubnya sama. Sama-sama hazaf nun. Maksud hazaf tu dihapuskan. Begitulah caranya tuan-puan, fi'il mudhari' yang mana apa? Yang mana i'rabnya itu dengan huruf. Jadi kalau kita tengok baris, sesatlah kita selama-lamanya, kita sesat. Begitu. Tulis di ruangan komen setakat ini tuan-puan, faham ke tidak? Silakan. Faham ke tidak? Silakan. Faham ke tidak? Boleh? Sila. Faham ke tidak? Boleh? Okey ya? Itu dia.
Oke, paham tuan-puan ya? InsyaAllah ya. Oke. Hebat, mantap, luar biasa. Faham ya? Oke, dah. Saya padam ya, saya padam. Oke, saya padam tuan-puan. Oke ya. Oke, jadi ada fi'il mudhari itu tuan-puan ya. Ada fi'il mudhari itu yang mana dia boleh kita tengok terus baris ujungnya. Oke, misalnya kita ambil tazhabu. Ini boleh kita tengok baris ujungnya terus. Ini maknanya dia marfu karena baris depan kan marfu. Tapi kalau dia sudah bentuknya macam ni, tazhabuna. Ini jangan kita tengok baris. Kalau kita tengok baris, kita akan sebut dia mansub. Dah. Ini namanya dalam bahasa Arab, dalam istilah bahasa Arabnya, af'alul khomsah. Fi'il yang 5. Bukan asma'ul khomsah, af'alul khomsah. Fi'il yang ada menggunakan menggunakan huruf nun di belakang. Biasanya dia kalau dalam ilmu sorof dia ikut pattern lah, ikut wazannya. Taf'aluna, yaf'aluna, taf'ilina, pokoknya yang ada nun-nun di belakang tu fi'il mudhari. Okey? Makanya itu apa namanya? Makanya itu dia apa namanya itu apa? Itu tak boleh kita tengok dengan barisnya. Kita tengok hurufnya. Okey. Kalau case-nya macam ini, fi'il mudhari macam ini, tengok ada tak nun? Ada nun Ustaz, ada nunnya disebutkan nunnya. Maknanya kalau ada nun disebutkan nun atau dalam istilah bahasa Arabnya subutin nun. Ditetapkan nunnya. Okey. Ini juga marfu. Oke? Nah, tapi kalau hilang nun tazhabu, maka kalau tak ada nun, hazaf nun, nunnya dihazafkan, dihilangkan nunnya, itu antara dua. Kalau tak mansub, majzu. Tergantung nanti dalam ayat lah. Tergantung nanti dalam ayat. Oke, baik. Muka surat berapa Ustaz saya baru masuk Puan Safia? Muka surat ke-53 Puan Safia. 53 ya Puan Safia. Okey. Puan Cerohani kena diges slow-slow Ustaz. Ya. Saya laju sangat mengajar tuan-puan. Okey. Okey ya. Boleh ya. Jadi tergantung nanti tengok di dalam ayat. Beza antara mansub dengan maksudnya bagaimana nak bezakan dia mansub atau majzum? Tengok dalam ayat. Apa yang menyebabkan dia menjadi macam ni? Okay. Maka apa namanya? Itu nanti kita boleh tahu dia majzum atau mansub. Okey, boleh ya? Okey tuan-puan ya. Nah, persoalan, ya kan? Tuan-puan tengok. Misalnya fokus. Ada jamak muzakkar salim macam ni. Al-muslimuna. Satu lagi al-muslimina. Nah, ini kan jamak muzakkar salim tuan. Kata nama kan, kata isim kan. Jamak muzakkar salim, dia berubah huruf. Bukan hilang nun. Itu beza dengan fi'il mudhari. Kalau jamak muzakkar salim, al-muslimuna, orang-orang Islam, boleh berubah jadi al-muslimina, berubah jadi huruf ya. Waw berubah kepada ya. Itu cara i'rabnya merubah baris. Kalau fi'il mudhari, jangan buat macam tu. Waw pula diganti dengan ya. Oh, tak boleh. Fi'il mudhari itu nunnya itu. Nunnya kadang ada, kadang hilang. Kalau ada marfu, kalau hilang antara mansub dengan majzum. Kenapa waw ini tak boleh diganggu?
sudah disebutkan di dalam kitab, ini dome. Waw tu dome, simbol dome. Jadi kalau dihilangkan, diganti, pening nanti cari domenya. Tu dia. Oke? Jadi misalnya tazhabuna. Ini domenya apa nih? Kalau ada ta di pangkal, hujungnya ada waw mati. Waw mati ini, ini antum nih. Ini antum. Oke? Kalau misalnya yazhabu, macam ni saja. Yazhabu, maknanya nun hilanglah. Tak ada masalah nun hilang. Maknanya fa'al mudhari' itu kalau tak mansub majzum. Oke. Domirnya apa? Ya di depan, waw di belakang. Hum. Itu dia. Jadi waw itu tak boleh diganggu. Beza dengan jamak muzakkar salim. Tak ada masalah nih. Oke? Boleh tuan-puan ya? Dah. Itu kenapa jamak muzakkar salim beza dengan fa'al mudhari' beza dengan jamak muzakkar salim. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Tu bezanya jamak muzakkar salim dengan fa'al mudhari' dengan jamak muzakkar salim. Bentuknya hampir-hampir sama. Ada waw nun di belakang kan? Ini juga ada waw nun. Cuma yang berubah itu kalau jamak muzakkar salim waw ganti ke ya. Kalau muannas salim dia ada nun ke tak ada nun? Macam tu. Ada doktor kita, Dr. Agung Yusuf. Ahlan wa sahlan doktor. Okey ya, baik. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Okey ya? Okey, baik. Jelas tuan-puan ya? Okey. Saya padam boleh ya? Saya padam tuan-puan. Okey, baik. Okey, saya padam. Nah, itu jenis yang pertama. Okey, itu jenis yang pertama. Jelas? Boleh tuan-puan ni insyaAllah ya. Okey, sekarang kita masuk. Nah, ada juga tuan-puan. Okey, sekarang kita masuk dalam apa lah? Dalam ayat Al-Quran lah. Kita masuk dalam ayat Al-Quran. Supaya apa tuan-puan? Supaya tuan-puan terlatih. Tuan-puan dah faham ya, tuan-puan dah insyaAllah dah nampak, maka nanti mudah saja. Ya, kita ambil dalam surah Yasin tuan-puan ya. Kita ambil dalam surah Yasin. Okey, sekejap tuan-puan. Kita tengok surah kita dulu. Surah Yasin ya. Baik. Sekejap tuan-puan ya. Ambil masa sekejap tu ya. Okey, tengok dalam surah Yasin. Okey, surah Yasin. Misalnya kita ambil okey. Kita ambil misalnya okey ya. Ayat misalnya kita ambil ayat yang ke ayat yang ke-16. Okey, ayat yang ke-16 lah kita cuba dulu. Qalu ya, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Lamursalun. Qalu rabbuna ya'lamu. Ya.
Inna ilaikum lamursalun. Okey, baik. Qalu. Qalu. Okey. Sekarang kita tengok ketua puan kan, sekarang kita kan dah episod apa namanya? Saya apa namanya tuan puan? Saya lupa bubuh tajuk tadi ya. Harap-harap dah diperbaiki ya. Okey, baik. Saya lupa bubuh tajuk tadi sebelum live tuan puan. Okey, lupa bubuh Siri tadi ya. Mohon maaf ya. Tuan puan ya. Okey, baik. Qalu. Nah, sekarang kita dah siri 26. Siri 20, siri 26. Baik. Sepatutnya kita sudah tahu nih. Nah, qalu itu asalnya perkataannya apa tuan puan? Cuba tuan puan jawab, silakan. Ada admin komen siri 26. Terlupa tadi bubuh. Nak cepat saja. Okey, baik. Qalu. Qalu tu asalnya perkataannya apa tuan puan? Cuba tuan puan jawab, silakan. Kita kan belajar kata dasar Al-Quran. Kata dasarnya apa ni? Qalu tu. Okey, baik. Qalu tu ya, kalau tengok asal fa'ilnya qala. Qala. Qala ini kalau ditengok di kata dasar Al-Quran nanti ada di qaf, waw dan lam. Ya, qaf, waw dan lam. Okey, baik. Nah, qala tu berkata. Qala berkata. Lalu kenapa boleh jadi qalu? Kenapa boleh jadi qalu? Yang berkata tu siapa di sini? Tulis di ruang komen. Kalau qala berkata, dia berkata. Kalau sudah jadi qalu, yang berkata tu siapa? Jawab. Siapa? Siapa tuan puan? Itu mesti kita cari tahu tu. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, maksudnya nak betul-betul faham betul-betul hal-hal kecil macam tu, kita mesti cari tahu. Okey. Boleh tuan puan? Yang berkata siapa? Ini pasti mereka berkata. Makanya apa? Makanya apa tuan puan? Makanya dia ditambah waw jamaah di belakang. Qalu, mereka berkata. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan. Rabbuna. Rabbuna ada dua perkataan. Rabbu satu, na satu. Okey ya, Rabbu satu, na satu. Okey, baik. Rabbu, satu lagi na. Okey, Rabbuna. Na kami. Rabbu terjemahannya apa tuan puan? Jawab sila. Sila. Jawab silakan. Okey, silakan. Boleh tulis di ruangan komen, silakan tuan puan. Silakan. Rabbu tu Tuhan. Kalau Rabbuna ya Tuhan kami. Okey ya, Tuhan kami. Okey, boleh tuan puan ya? Okey tuan puan ya. Okey, baik. Okey, baik. Kita tengok dulu. Okey, Yasin. Okey, sekejap tuan puan ya. Okey, Tuhan kami. Mereka berkata Tuhan kami. Okey. Rabbuna ya'lamu. Ya'lamu. Ya'lamu ini tuan puan, itu fa'al mudhari'. Ya'lamu fa'al mudhari'. Okey, baik. Asalnya alima fa'al madi. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Okey, ini fa'al mudhari'. Nah, fa'al mudhari' di sini tuan puan,
Fa'ilnya mana? Jawab sila. Okey, sila. Silakan. Sila. Jawab tuan-puan. Sila tuliskan. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Ya'lamu tu mengetahui. Mengetahui. Ya'lamu apa fa'ilnya? Fa'ilnya itu adalah dhamir yang ada dalam ya'lamu, mustatir huwa. Okey. Jadi kerana dhamir yang di dalam ya'lamu adalah huwa, mustatir, kembali ke mana? Rujuknya ke mana? Jawab. Silakan. Sebab kalau dhamirnya mustatir huwa, itu pasti ada rujuknya. Pasti merujuk ke mana? Ada rujukan. Merujuk ke mana tuan-puan? Huwa tu dia mengetahui. Siapa dia tu di sini? Merujuknya dalam ayat yang sama ya. Merujuknya dalam ayat yang sama. Merujuknya dalam ayat yang sama. Ke mana? Ke perkataan mana dia rujuk? Boleh juga sebenarnya. Nak jawab Allah sebenarnya taklah salah. Tak salah sebenarnya. Cuma lebih tepatnya jawapannya ke sini. Rujuknya ke Rabbu tu lah. Tuhan. Rabbu tu kan Tuhan. Okay, baik ya. Sebenarnya Allah juga. Okay, baik ya. Baik. Okay, boleh tuan-puan ya. Okay, baik. Dah. Rabbuna. Okay, ya'lamu. Ya'lamu mengetahui. Okay, fa'ilnya adalah Rabbu tadi. Okay. Inna. Inna ini ada dua perkataan. Inna plus na. Inna plus na. Inna sesungguhnya sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Okey. Ilakum. Ilakum. Ilaikum. Itu jadinya ya. Okey, baik. Ilaikum ini tuan-puan, ila kepada kum kamu. Kum kamu. La satu perkataan benar-benar. Benar-benar. Atau betul-betul. Ya, betul. Baik. Mursalun. Mursalun. Ini menarik. Mursalun ini tuan-puan diambil dari arsala. Arsala, maka mudhari'nya apa? Tulis di ruangan komen silakan. Mursalun. Arsala, mudhari'nya apa? Af'ala, mudhari'nya apa? Silakan. Jawab tuan-puan silakan. Jawab silakan. Tu dia. Hebat, terbaik, luar biasa ya. Arsala yursilu. Bukan yursalu. Yursilu do. Puan dowe. Puan dowe bukan yursalu, yursilu. Arsala yursilu. Yursilu. Sebab dia ikut pattern af'ala. Af'ala mudhari'nya pasti yuf'ilu. Pasti yuf'ilu. Nah, sekarang dia berubah jadi mursalun. Maknanya dia patternnya muf'alun lah. Muf'al. Agak-agaknya tuan-puan, arsala ini mengutus. Mengutus. Ya, mengutus. Agak-agaknya mursalun ini
Orang yang mengutus ke atau orang yang diutus? Jawab silakan. Kalau yang mengutus isim fa'il, kalau yang diutus isim maf'ul. Mana satu? Kita dah belajar dulu. Kita dah belajar. Silakan. Orang-orang yang mengutus ke atau orang-orang yang diutus? Jawab. Silakan. Silakan. Mengutus atau diutus? Sila. Tulis. Silakan tuan-puan. Jawab. Okay. Orang-orang, ada yang mengutus, ada yang diutus. Okay, baik. Ulang kaji. Nah, ulang kaji ya. Saya padam dulu yang bawah. Ulang kajilah. Nah, saya padam. Oke. Apa tadi mudhari'nya? Mudhari'nya yursilu. Yursilu mengutus. Oke. Nah, kalau kita nak jadikan dia isim fa'il, cukup rubah huruf mim di depan. Ya jadi mim, jadinya mursilun. Ini isim fa'il. Kalau isim maf'ul, ini wajib dimajhulkan dulu. Nah, majhul yursilu apa? Yursalu. Yursalu. Ini majhul. Baru diganti dia kepada isim maf'ul. Mursalu. Jadi ini bukan mengutus, bukan orang yang mengutus, tapi yang diutus. Atau bahasa cantiknya utusan. Utusan. Utusan itu kan yang diutus kan? Itu dia. Dapatlah kita memahaminya sedikit ayat ini. Apa? Qalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami ini utusan-utusannya kepada kamu. Itu dia. Boleh ya? Okay. Apa maksud ayat ini ni Ustaz? Tengok tafsir. Kalau itu tengok tafsir. Apa maksudnya? Dialog ni, dialog siapa sebenarnya ni? Tengok tafsir. Itu perlu tafsir. Cuma kita tahulah terjemahan asalnya macam mana. Macam tu. Okey, boleh tuan-puan ya? Okey, baik. Soalan saya lagi. Mursalun ini tuan-puan, ini kan jamak salim, jamak muzakkar salim. Marfu, mansub atau majrur? Jawab. Marfu, mansub atau majrur? Kita dah belajar tu. Yang kita dah belajar, kita praktiskan. Sila jawab tuan-puan, silakan. Apa? Marfu ke, mansub ke atau majrur tu? Tu dia. Dia adalah perkataan yang apa Puan Zainab binti Abdurrahman? Dia marfu. Dia marfu bukan mansub. Tanda marfu'nya apa tu Puan? Tanda dia rafa' apa? Marfu' tu kan sama dengan rafa'. Tandanya apa? Cuba jawab. Apa tandanya? Apa tandanya? Apa tandanya? Jawab, 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 silakan. Tandanya apa? Apa tandanya? Itulah waw tu. Jangan baris atas tu. Kalau baris atas ya mansub lah dia. Kalau kita katakan baris kan. Okey. Dia marfu. Tanda rofaknya apa? Baris waw tu. Okey, boleh ya? Okey, tulis di ruang komen. Contoh yang saya satu lagi soalan. Ya'lamu. Fa'il mudhari' ya'lamu. Marfu', mansub atau majzum?
Marfu, mansub atau majzum? Silakan. Soalan saya tuan-tuan. Marfu ya'lamuni, mansub atau majzum? Cuba dijawab, silakan. Ya. Apa dia? Dia juga marfu. Tanda rafa'nya dia baris depan tu lah. Okey. Boleh ya? Okay. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak tuan-tuan? Tuliskan di ruangan komen. Boleh ya, insyaAllah ya? Nanti baru kita cari tahu dalam ilmu nahu. Kalau tuan-puan belajar nahu, tu dicari tahu tu. Ini ni kenapa dia rafa' ya? Sebab dia ada alasan dalam bahasa Arab. Rafa', nasab atau mansub, majrur, majzum, itu pasti ada alasannya. Itu yang dipelajari di ilmu nahu. Kita tak belajar itu. Okey? Yang kita belajar bentuk-bentuknya saja. Ni rafa' ni marfu' ni, mansub ni majzum ni, macam tu. Kalau tuan-puan nak lebih dalam lagi, belajarlah ilmu nahu kan. Kenapa dia rafa' di sini? Oh, sebab ini. Ini kenapa dia rafa'? Macam tu. Okey ya? Okay. Kalau kita kata dasar, itu fokus kitab kita. Saya padam tuan-puan ya? Saya padam. Jadi dia saling ketergantungan lah antara satu dengan yang lain ilmu dalam bahasa Arab tu tuan-puan. Jadi dia saling menguntungkan. Kalau ilmu nahu tu khusus marfu, mansub, majrur tu banyak perbincangannya tu. Kenapa dia marfu? Kenapa dia mansub? Banyak perbincangan. Ya, baik. Kita bagi lagi ayat tuan-puan ya. Kita bagi lagi ayat. Misalnya kita ambil ayat dalam surah Yasin juga. Misalnya kita ambil ya, baik. Kita ambil misalnya ayat 21. Kenapa dia marfu Ustaz? Itu perbincangan yang lain, Puan Zainab. Panjang nanti. Ya, itu panjang nanti dia. Dia jadi khobar inna. Ya, dia jadi khobar inna. Ittabi'u man la yas'alukum. Yas'alukum. Yas'alukum ajran. Ajran. Wahum muhtadun. Wahum muhtad. Wahum muhtad. Muhtadun. Ittabi'u. Ittabi'u. Agak-agaknya ittabi'u ini fi'il madi, mudhari atau ama? Cuba jawab silakan. Silakan. Madi, mudhari atau ama? Jawab. Ayat 21. Ayat 21. Silakan tuan-puan. Okey ya. Okey, boleh tuan-puan tengok ayat 21. Ya, surah Yasin ayat 21. Boleh? Tu dia. Ada yang menjawab fi'il madi, ada yang menjawab fi'il amah. Okey? Kalau fi'il madi dia tak ada wazan macam ni.
Tak ada wazan dia macam ni. Apa wazan macam ni tuan-puan? Tak ada. Ini adalah fi'il amar. Okey, baik. Fi'il amar. Ittabi'u. Ikutilah. Ikutilah. Man la. Okey ya, baik. Man la yas'alukum. Okey. Man la ini fi'il, ini perkataan man, ini perkataan isim yang mabni. La ini adalah haraf, ya, haraf nafi. Yas'alu. Yas'alu tuan-puan. Okey, ya, baik. Yas'alu. Yas'alu fi'il madi mudhari atau amar? Jawab dulu silakan. Kalau ini fi'il madi, tak ada wazan fi'il madi macam ni. Wazan fi'il madi fa'ala, af'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Tak ada yang macam ni. Fa'ala. Okay, tak ada yang wazan macam ni. Okey? Jadi ini bukan fi'il madi. Yas'alu madi mudhari atau amar? Itu fi'il mudhari. Itu adalah fi'il mudhari. Okey. Sekarang kita tengok. Dia ambil dari perkataan sa'ala. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Okey? Nah, yas'alu meminta. Sebelumnya adalah. Sebelumnya adalah. Okey. Yas'alu ini saya tanya kepada tuan-puan, marfu', mansub atau majzum? Jawab dulu. Silakan. Yas'alu ini fi'il mudhari. Marfu', mansub atau majzum? Silakan tuan-puan jawab. Marfu' mansub atau majzum? Marfu', mansub atau majzum? Marfu'. Yas'alu kan? Dia marfu'. Okey, ini marfu'. Okey, dia perkataan yang marfu'. Okey? Sebelumnya ada lam alif, la. La tu terjemahannya dua. Kalau tak tidak, jangan. Kalau tak tidak, jangan. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Setelah la ini, fi'il mudhari'nya marfu'. Setelah la ini, fi'il mudhari'nya marfu'. Agak-agaknya, la ini terjemahannya tidak atau jangan. Jawab. Itu cara juga tu. Itu satu trik juga. Okey. Satu rumusan. Ketika ada lam alif, setelahnya fi'il mudhari', kita tengok fi'il mudhari' tu. Ini marfu', mansub atau majzum? Ini marfu'. Kalau ini marfu', la ini terjemahannya tidak ke atau jangan? Cuba jawab. Nah, tu dia. Tu dia. Itu adalah la yang terjemahannya tidak. Okey? Boleh tuan-puan ya? Itu adalah la yang terjemahannya tidak. Kalau la terjemahannya jangan, pasti di sini majzum. Ini kan tak majzum. Ini marfu. Okey, boleh ya? La. Ittabi'u man la yas'alukum. Ikutilah yang tidak meminta kamu. Meminta kepada kamulah. Ajran. Upah. Upah. Okey? Wahum dan hum mereka. Wahum muhtadun. Ini menarik lagi. Muhtadun. Agak-agaknya muhtadun ini asalnya muhtad. Muhtad. Karena ini jamak muzakkar salim, makanya apa tuan-puan? Makanya dia ada waw nun di belakang.
Oke ya. Dah, sekarang tuan-tuan tengok. Muhtadun agak-agaknya tuan-tuan itu orang yang memberi petunjuk atau orang yang diberi petunjuk. Isim maf'ul ke isim fa'il nih? Silakan. Jawab. Jawab tuan-tuan. Jawab. Orang yang memberi petunjuk ke atau orang yang diberi petunjuk atau mendapat petunjuk? Muhtad. Muhtad. Okay, silakan. Apa? Isim fa'il Puan Ani saya. Kalau isim fa'il orang yang memberi petunjuk. Kalau isim maf'ul orang yang diberi petunjuk. Oke. Apa? Sama dengan tadi. Mursal tu, mursal. Muhtad, mursal. Sama tak agak-agak? Sama. Apanya yang sama? Baris atas. Baris atas. Jadi ini maksudnya apa? Orang-orang yang mendapat petunjuk atau orang-orang yang diberi petunjuk. Bukan orang-orang yang menunjukkan, yang memberi petunjuk, bukan. Tapi orang-orang yang mendapat petunjuk. Tu dia. Tak percaya tengok terjemahan. Orang menterjemahkan itu dapat dari mana? Dapat dari yang kita belajar itulah. Maksudnya itu dalam ilmu sorof tu. Dia isim fa'il, isim maf'ul. Ini isim maf'ul. Tu dia. Oke, boleh ya. Jadi, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak memintamu upah. Wa hum muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Apa maksud ayat ini Ustaz? Tengok tafsir. Tengok asbabun nuzul ayatnya. Baca ini antara siapa dengan siapa dialognya. Sebab kalau kita faham ayat teks macam tu saja, itu banyak sesat nanti. Itu saran kita ya. Selalu ditekankan. Ini hanya usaha kita untuk memahami sedikit ayat. Bukan faham semua ayat. Untuk memahami betul-betul ayat, tengok tadabburnya. Tengok tengok tafsirnya. Tengok ustaz-ustaz yang mensyarahkan ayat ini. Begitu. Oke, boleh tuan-puan ya? Oke, dah. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Silakan. Jangan pula selepas ini tak nak tengok tafsir, baca-baca tafsir lagi. Setelah ini saya dah pandai dah bahasa Arab. Saya baca Al-Quran terus tahu makna. Jangan, sesat nanti tuan-puan. Oke, boleh ya? Itu pesan saya kepada tuan-puan. Dan pesan Dr. Warusli juga. Dr. Warusli juga dah sebutkan dalam kitab ini. Jangan kita memahami ayat Al-Quran tanpa melihat tafsir. Tafsir sangat penting. Oke ya? Oke, baik. Puan Radin Tumina. Kita lihat dua huruf sebelum akhir. Kalau baris atas maf'ul, kalau baris bawah fa'il. Bukan maf'ul Puan Radin Tumina. Betul Puan Radin Tumina maksudkan. Disebut isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Itu perkataan tu. Perkataan isim maf'ul, perkataan isim fa'il. Bentuk kata maksudnya. Kalau Puan Radin Tumina kata fa'il, itu dalam ilmu nahu lain lagi. Pelaku tu dalamnya. Maksudnya, dalam ayat nanti dia marfu macam tu. Kalau maf'ul, dia mansub. Dia jadi objek. Dia beza antara maf'ul dengan isim maf'ul. Okey ya? Boleh ya? Okey, baik. Tuan-puan, tak terasa 1 jam sudah saya bersama dengan tuan-puan pagi ini. Memang sangat-sangat tak terasa. Ya? Jadi, sampai di sini dulu kelas kita pagi ini. Minggu hadapan, kita masuk kaedah terpilih 19 lagi. Ini boleh tuan-puan buat latihan di rumah. Latihan-latihan ini. Saya saja ambil ayat-ayat yang lain supaya tuan-puan lebih faham ya. Yang di sini tuan-puan buat di rumah boleh. Kaedah terpilih 19 minggu hadapan insya-Allah kalau umur panjang tuan-puan ya. Memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar.
Itu yang akan kita bincang insya-Allah minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan katsiran atas keikutsertaan tuan-puan pada pagi ini. Semoga bermanfaat yang kita belajar ya. Dan apa-apa yang tuan-puan tak faham, sila tuan-puan ulang kaji ya. Kemudian saya mohon maaf ya kalau ada kekeliruan, kesalahan, dan kalau ada saya sebut nama tuan-puan menyinggung hati perasaan tuan-puan. Okey, terima kasih. InsyaAllah naltaqi usbu'il ati insyaAllah dengan tajuk-tajuk yang menarik insyaAllah. Saya tutup kelas kita dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah jumpa lagi tuan-puan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.